perbincangan. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okay, hari ini kita masuk kelas prinsip perakaunan. Okay, tingkatan 4. So, basically kita sudah belajar buku tunai runcit dan hari ini kita cuma mahu buat perbincangan berkaitan dengan buku tunai runcit. Okay, kamu boleh tengok buku kamu. Okay. 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 Page 54. Okay, buku tunai runcit. Okay, cikgu akan share screen. Sekejap lah. Lupa pula cikgu mau buka balik. Macam mana buku tunai runcit. Okay. Okay. So, cikgu share screen. Setelah kabut kan. Alright. Okay, ini adalah soalan. Okay, dalam soalan dalam buku kerja kamu, page 54, soalan 8. Okay, Mingsu menyediakan buku tunai runcit dengan lajur analisis belanja pejabat. Dia sudah bagi tahu Okay, kamu sediakan buku tunai runcit dengan lajur analisis bayaran iaitu belanja pejabat, belanja pos, belanja perjalanan dan alat tulis pada 31 Mei 20X3. Okay. So, sistem panjat diamalkan dengan memperuntukkan RM300 sebagai dana runcit. Maksudnya, kamu diperuntukkan belanja dalam bulan ni, okay, sebanyak RM300 sahaja. So, kamu terima 300 pada awal bulan. Okay, so anda dikehendaki untuk menyediakan buku tunai runcit pada 31 Mei 20X3 dan tunjukkan bayaran balik tunai pada 1 Jun. Okay, ini nanti cikgu bagi tahu macam mana. Okay, so di sini dia sudah bagi tahu analisis, lajur analisis. Okay, jadi ini adalah buku tunai runcit. Okay, macam biasa. Okay, yang ini memang disediakan. Okay, cuma analisis bayaran ni tidak disediakan. Tetapi dalam soalan memang akan diberikan. Okay, jadi ini adalah belanja pejabat, belanja pos, belanja pejabat, belanja pos, belanja pejabat, belanja pos, itu belanja perjalanan dan alat tulis. So, mana yang tidak perlu kamu tekanlah. Okay, so ini adalah buku tunai runcit yang sudah ada analisis bayaran yang diberikan. Okay, so 20X3, okay, tulislah awal-awal 20X3 dan Mei 1.
Okay. Okay, kamu tengok satu hari bulan. Baki dari bulan April 20x3 sebanyak RM80. Okay. Dan terima cek daripada ketua juruang berapa? Okey, ini adalah baki dari bulan April. Sekarang kamu, maksudnya itu adalah baki akhir bulan April RM80 dan kamu akan hantar ke bulan Mei. Okey, iaitu dia akan jadi bulan baki awal. Dia akan jadi baki awal kepada bulan Mei. RM80. So, satu hari bulan, okay, baki, okay, baki awal, okay, baki awal sebanyak, okay, ni terima okay, terima sebanyak RM80. Okay, so folio dengan voucher tidak diperlukan sebab dia tidak ada bagi tahu apa-apa lah. So, kamu kosongkan atau kamu hilangkan terus pun boleh. Okay. So, cikgu hide. Okay. So, dia akan jadi begini. Okay. Okay. Pada 1 Mei juga. Okay. Okay. Dalam soalan ni terima cek. Sebab sekarang kamu diperuntukkan setiap bulan RM300 sahaja. So, satu hari bulan, okay, baki kamu sudah RM8, 80. Okay, cikgu mau tanya, berapa yang kamu terima cek dari ketua juruang? Berapa? 300. Yang kamu terima ni, terima cek ni, yang tanda soal ni, berapa? 220. Yes, RM220 sebab dalam soalan ni dia sudah bagi tahu kamu. Okey, sistem panjar diamalkan dengan diperuntukkan RM300. Okey, maksud sistem panjar ni dia memang akan setiap bulan nilai yang sama. Kalau ada baki sudah termasuk macam inilah. Okey, ni baki akhir bulan April. Okey, RM80. So, kamu sudah pos ke bulan Mei jadi baki awal RM80. Jadi, okey, di sini kamu diperuntukkan sebanyak RM300. Okay, so $300 tolak 80 baki dari bulan April ni, kamu akan dapat RM220. So, dia akan jadi RM300. Okay. Okay, dia akan jadi di sini RM300. Okay. Dia akan jadi RM300. Okay. Okay. So, okay, bila penerimaan sudah RM300, okay, kamu boleh buat sudah untuk penggunaan. Okay, seterusnya. Okay, pada 3 Mei, membeli cartridge komputer sebanyak RM30. Okay, so maksudnya di sini, selain daripada satu hari bulan dan bila kamu tahu sudah total dia, jumlah dia sebanyak RM300. So, ini adalah semua pembayaran. Okay, semua ni adalah pembayaran. Okay. Beli cartridge komputer. So, 3 Mei. Cartridge komputer. Okay, sebanyak RM30. Okay, untuk cartridge komputer, bila cikgu nampak ada kawan kamu yang hantarkan, dia masukkan dalam cartridge komputer ni, dia masuk dalam belanja pejabat. Okay, sebenarnya dia still masuk dalam bahagian alat tulis sebab dia masih berkaitan dengan ink, okay, atau cartridge. Okay, cartridge tu masih benda yang kecil, alat tulis. Okay. Kecuali kalau kamu membaiki komputer. So membaiki komputer tu dia masuk dalam belanja pejabat. Okay, sebab itulah dia masih dalam
stationery atau dia masih dalam alat tulis. Okay. Okay, untuk 4 hari bulan membeli kertas photostat. Okay, so 4 kertas photostat. Okay, sebanyak RM15. So ini juga masuk dalam alat tulis. Okay, okay, cikgu kasih laju Okay, untuk 5 Mei bayaran mengubah suai premis sebanyak RM2,300. Okay, adakah yang 5 hari bulan ni nilai yang besar ni kamu masukkan dalam buku tunai runcit? Di mana yang perlu kamu rekod sebenarnya? Okay, siapa tahu? Angel? Buku tunai. Yes, dia masuk dalam buku tunai sebab kalau kamu tengok di sini kan, okay, yang diperuntukkan hanya 300 sahaja. Okay, so bayaran ni sangat besar untuk dalam buku tunai runcit. Kalau kamu bayar guna duit dalam tunai runcit kamu, kamu akan dapat negatif 2,000. So memang mustahil dan tidak logik langsung. Okay, so 5 hari bulan ini adalah kamu perlu rekod dalam buku tunai. Okay, tapi sekarang kamu hanya perlu dalam soalan kamu perlu rekod buku tunai runcit sahaja. So kamu abaikan. Okay, kamu boleh dash. Okay. Okay, untuk 7 hari bulan bayaran tol sebanyak RM5. Okay. Tol. Okay, bayaran tol pun boleh atau bayaran tol. Okay, RM5. Okay, itu adalah belanja perjalanan. Okay, bayar tol. Okay. Okay. 8 hari bulan. Okay. Okay, 8 hari bulan. Okay, membeli sampul surat RM8. Okay, 8. Sampul surat RM8. So, itu adalah belanja pos. Belanja pos atau alat tulis. Kan? Okey. Kalau di sini ada belanja pos dengan alat tulis, kamu kena tengok betul-betul. Okey. Sampul surat berkaitan dengan pos atau sampul surat biasa. Okey, kalau dalam soalan ni dia sampul surat yang biasa. Okey. Kalau sebelum ni kita ada bincang surat berdaftar. Selalunya kalau surat yang didaftarkan itu adalah pos, berkaitan dengan belanja pos. So ini sampul surat biasa sahaja. So kamu masukkan dalam alat tulis. Okay. Okay, 9 hari bulan membeli pewangi pejabat. Okay, membeli pewangi pejabat 9 hari bulan. Pewangi pejabat. Okay, pewangi pejabat RM25. So ini adalah belanja pejabat. Okay. Okay. 10 hari bulan membayar tempat letak kereta. Bayar parking. Paling senang cakap bayar parking. RM6. Okay. Tempat letak kereta. Okay. RM6. So, kamu masukkan dalam belanja perjalanan lah. Okay. Okay, 11 hari bulan membeli fail dan pen. Yang ini 11 fail dan pen. Okay, RM11. Berapa? 22. Okay. Fail dan pen tu of course lah alat tulis. Okay. Okay, lepas tu menghantar bungkusan melalui pos 13 hari bulan RM18. Okay.
menghantar ataupun kamu boleh buat bungkusan pos pun boleh. Bungkusan pos ataupun boleh juga kamu masukkan menghantar bungkusan pos pun okey. Tiada masalah. Okey, RM18. Okey. Okay, kalau pos tu of course lah kan belanja pos. Okey, untuk 15 hari bulan derma Jogaton. Okey, sebanyak RM15. Okey, 15. Okey, derma Jogaton. Okey, RM15. Okey, ini kalau dia berkaitan dengan derma, Jogaton, disebabkan sini tiada pelbagai kan, so kamu masukkan dalam belanja pejabat. Okey, so sekarang kamu masuk kepada 17 membeli surat khabar. Okey, membeli surat khabar. Okey, so membeli surat khabar 17 hari bulan. Okey, 17 surat khabar. Okey, surat khabar RM28. So kalau surat khabar dia masuk kategori belanja pejabat. Selalunya dalam satu perniagaan dia ada dia ada membeli surat khabar tu dalam satu bulan. So akan ada penghantar pergi tempat perniagaan kamu. Okey, firma atau kedai lah. Premis perniagaan. So dia biasanya bulanan. Okey. Jadi dia akan jadi belanja pejabat. Bukan alat tulis lah. Okey. Alright. Untuk untuk 19 hari bulan beli sampul surat Pos Express. Okey. So sampul surat sampul surat nampak sudah tu sini, sampul surat Pos Express. Okey, harga sampul Pos Express adalah RM10. So pos lah, belanja pos. Dia beritahu kan untuk apa Pos Express. Kalau begini kamu ada belanja pos lah. Alright. 20 membayar petrol motorcycle. So beli minyak lah, minyak motor kan. RM30. Petrol motor cycle. Sebanyak RM30. Ada yang masuk. Belum masuk. Alright. RM30. So 3 petrol RM30. Ini adalah belanja perjalanan. 22 hari bulan membayar tambang LRT RM30. So 22 tambang LRT. Tambang LRT sebanyak RM5.
Tambang LRT sebanyak RM5. So ini adalah still dalam belanja perjalanan. Macam tempat kita tiada LRT kan. Okay, ini macam di Sabah tidak ada LRT, ada KTM sahaja. Okay, untuk 24 hari bulan membaiki komputer sebanyak RM20. Okay. Okay, so membaiki komputer. Okay, membaiki komputer sebanyak RM20. Okay, kalau kamu membaiki komputer, macam cikgu cakap tadi, itu barulah belanja pejabat. Okay. Okay. 25 hari bulan menghantar surat berdaftar RM13. Okay. 26 surat berdaftar. Kalau surat berdaftar ni dia adalah pos lah. Okay. 13 kah? Ya, 13. Then belanja pos 13. Okay. Lepas tu membeli pencetak 26 hari bulan membeli pencetak RM16. Ni maksudnya beli printer. Okey, RM600. Okey, ini juga kita tidak perlu masukkan dalam, kita tidak perlu rekod dalam buku tunai runcit. Okey, yang ini kita perlu rekod dalam buku tunai. Okey, sebab dia lebih daripada yang diperuntukkan, iaitu 300. So, dash saja. Okey. Untuk 28 hari bulan, masih lagi hantar bungkusan berdaftar RM16. Okey. 28 bulan. Okey. RM16. So, dia masih dalam pos lah. Okey. Okey, yang terakhir 29 membeli fail pejabat. Okey, sebanyak RM12. Fail pejabat. RM12. So itu adalah alat tulis atau stationery. Okay. So ini kamu sudah dapat jawapan. Okay. Kamu sudah settle untuk merekod. Okay. Okay. Okay, cikgu ada nampaklah kawan kamu yang ada menghantarkan. Cikgu nampak di sini kamu perlu garis lah. Okay. Maksudnya sudah settle untuk kamu mahu jumlahkan dia. Okay, so ini kita jumlahkan penerimaan. Okay, kamu tambah sahaja. Pembayaran pun kamu tambah, so kamu dapat RM278. Okay, yang penting dia mesti lebih kecil dari penerimaan lah. Okay, kalau besar, something wrong. Dia mesti penggunaan atau pembayar ni mesti lebih kecil daripada kamu terima. Okay, ataupun sama, ngam-ngam. Okay, kalau saya 300 paling besar pun 300 lah. So kamu akan dapat baki kosong. Okay, dan ini juga kamu perlu jumlahkanlah. Okay, setiap perlu jumlahkan. Okay, semualah. Alright. Kamu tambahlah semua kan. Okay. Okay, ni kamu sudah settle. Okay. So dia akan dapat inilah jawapan. Okay. Okay, so sekarang apa yang kamu perlu buat, kamu kena balancekan. Sebab kamu kena cari berapa lagi baki untuk bulan Mei atau baki akhir untuk bulan Mei. Okay, yang akan kamu pos pergi bulan Jun. Okay, so okay, kamu akan dapat beginilah. Dan kamu kena balancekan. Kamu kena
balancekan dia sebab kita mau cari baki akhir. So 31 Mei baki akhir baki HB, okay, atau akhir, okay, kamu akan dapat 300 tolak 278. Okay, kamu akan dapat RM22 sahaja baki yang tinggal. Okay. Okay, kamu tengok soalan tadi. Tunjukkan bayaran balik tunai pada 1 Jun. Okay, maksudnya di sini, okay, kamu kena, okay, biasanya cikgu ada suruh kamu buat, okay, ini 1 Jun. Okay, 1 Jun. Okay. Okay, 1 Jun baki awal atau baki BB, okay, sebanyak RM22. Dia akan jadi baki awal untuk bulan Jun. Okay, sama juga yang macam tadi kan. Okay. Tadi kamu dapat baki akhir dari bulan April. So dia akan jadi baki awal di bulan Mei 80. Okay, dia akan sama juga sebenarnya. Okay, so okay, sekarang dalam soalan dia suruh kamu tunjukkan bayaran balik tunai pada 1 Jun. Okay, so tunai, okay, 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 sebanyak, kamu kiralah 300 sebab kamu mesti 300 kan, 300 tolak 22. So kamu akan dapat inilah 278 ni di sini. Maksudnya di sini, okay, penggunaan kamu ni atau pembayaran inilah yang perlu dibayar oleh ketua juruwang. Okay. Atau oleh sesebuah perniagaan itulah. Okay, so dia akan jadi 300 balik di sini. Okay. Okay, so beginilah cara untuk kamu merekod buku tunai runcit. Okay, boleh ya? Boleh kan? Boleh. Okay. So ini nanti cikgu akan share, don't worry. Okay. Alright. So settle sudah yang ini, jadi kita buat cabutan nombor lah. Okay, berkaitan dengan buku tunai runcit. Okay, sekejap, cikgu stop sharing dulu. Okay, sekejap pak. Cikgu masuk ambil folder dulu. Mana sudah tu? Oh, ini. Okay. Okay. Kelas minggu lepas cikgu ada buat satu kuis lah. Okay, kuis yang berkaitan dengan buku tunai runcit. Kamu pilih nombor dan cikgu akan keluar soalan yang sangat senang. Cuma kamu tahu dia masuk dalam buku kamu perlu rekod dalam buku tunai runcit atau tidak. Itu soalan pertama. Okay, yang kedua, dia masuk di kategori analisis bayaran yang mana satu. Okay. Okay, kita try buat Joyce lah dulu mungkin ada kawan kamu yang baru masuk. Cikgu share dulu.
Boleh dalam 2-3 soalan lah. Okay. Tapi kalau mau lagi boleh juga. Okay. Okay, ini adalah soalan. Okay, so kamu pilih soalan dan cikgu dan bila cikgu klik akan keluar satu soalan lah dan kamu jawab, kita tengok jawapan dia betul atau tidak. Okay, so kalau silap kita at least kamu boleh applykan nanti bila kamu rekod dalam buku tunai runcit. Okay Joyce, jom. Mari. Okay, nombor berapa? Ini soalan yang sama yang hari itu, jadi kalau boleh cari nombor yang lain lah. Nombor Nombor? Ya? nombor 3. 3, okay. Okay, kita tengok. Okay. Pada 7 Ogos 2020, okay, memberi pinjaman kepada Encik Muhsin sebanyak RM30. Okay, cikgu bagi 3 pilihan. Okay, A. Okay, pilihan pertama A. Okay, yang first, adakah kamu rekod dalam buku tunai runcit atau tidak? Iya. Ya, okay. Okay, so cikgu bagi kamu pilihan lah. Kamu perlu masukkan ke analisis bayaran yang mana satu. Okay, A. Bayaran. Analisis alat tulis. Okay, B. Pelbagai. C. Belanja am. Okay, so ada 3. Kamu masukkan di mana? Cikgu, yang A apa tadi? A. Alat tulis. B. Pelbagai. Okay, C. Belanja am. Cepat. Cikgu dah sabar sudah ni. Mau tekan jawapan. A, B, C. Yes. B, I think. B? B ke C? Ke A? C. Anda pasti dengan jawapan ini, Joyce? 50-50. B ke C? Jawapan dia antara B atau C? Okay. Apa sudah ni? Cepat jawab. B atau C? Saya pilih Cepat Joyce, kawan kamu tunggu ni. Mau menjawab. Pelbagai atau belanja am? B, pelbagai. Yes, betul. Hai. Okay, belanja am tu Cikgu, dia saya lupa cuma sudah. jangan lupa. Okay, tapi tidak apalah, at least kita buat kuis macam ni, kamu ingat sudah ha? Okay. Okay, boleh ya? Okay, dia pelbagai Boleh. atau kalau kamu dia akan masuk pelbagai sahaja berkaitan dengan pinjaman. Dia tidak akan ada jadi sebagai belanja pejabat sebab ini adalah personal. Okay, so dia akan masuk dalam pelbagai. Okay, kalau ada pinjaman, dia akan masuk dalam pelbagai. Okay, boleh ya? Okay, siapa lagi mau try? Cikgu, kalau belanja am tu dia pasal pejabat sajalah yang Belanja am. Okay, belanja am ni dia sebenarnya yang macam minuman, bayar minuman, kuih. Okay, yang itu adalah belanja am. Okay, kuih, derma, okay.
Tetapi disebabkan ada disebabkan belanjaan tidak ada, sebab itulah kamu masukkan dalam belanja pejabat. Selalunya kalau ada belanja pejabat tidak akan dibagi. Begitu. Dia macam belanja pejabat. Okey, boleh ya? Okey. Boleh. Okey. Siapa lagi? Angel. Come on, Angel. Nombor 7 lah. 7. Cikgu suka nombor 7. Okey. Pada 16 Ogos 2020. Okey. Okey, kamu menderma pada hari keluargaton RM30. Okey, adakah kita perlu masukkan dalam buku tunai runcit atau tidak? Ya. Ya kan? Okey, kita perlu masukkan dalam buku tunai runcit. Okey. Okey, dalam analisis pembayaran. Okey. Okey, kita masukkan di sebelah mana? Okey, kita masukkan dalam analisis bayaran yang mana satu? Okey, A. Okey. Belanja pejabat. Okay. B. Okay, bukan. Tidak boleh belanja pejabat. Okay, belanja pejabat. B. Belanja pos. Okay, C. Adakah kamu masukkan dalam pelbagai? A. Belanja pejabat. B. Belanja pos. C. Pelbagai. Derma ni dia masuk sebelah mana sebenarnya? Eka. Okay, kita tengok. Okay, dia masuk dalam belanja pejabat atau belanja am. Okay, biasanya dalam analisis bayaran, kalau ada belanja pejabat, dia tidak akan suruh kamu masukkan analisis pembayaran tu belanja am. Okay, so kalau ada belanja am, memang tiada belanja pejabat. Okay, boleh kan? So dia ada antara dua lah, belanja am atau belanja pejabat. Okay, alright. Okay, so boleh sudah ni menjawab. Okay, siapa lagi mau try? Ada lagi yang mau try sebelum kita habis kelas? Ada lagi yang mau try jawab? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so itu sahaja. Ataupun Joyce mau try lagi? Ya dah? Okay. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you yang join kelas. Sorry sebab tidak cikgu mula-mula terkeluar kan dari sebab blackout. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Okay, thank you. Thank you semua. Thank you, Cikgu. Thank you, Alright, thank Cikgu. Okay, rest kamu semua.